Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita mengadakan siaran langsung dan dapat sama-sama kita bertemu secara live, secara siaran langsung. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sihat walafiat pada hari yang mulia ini insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, pada pagi ini kita akan menyambung kembali bacaan surah Ali Imran, iaitu sambungan pada ayat 48 dan 49 insya-Allah serta huraian tajwid. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang ada kelapangan masa bolehlah sama-sama dengan insya-Allah. Mudah-mudahan bacaan kita semakin hari semakin baik insya-Allah. Dan untuk teman-teman, tuan-tuan dan puan juga pada pukul 8.30 nanti ada lagi satu live. Saya bersama dengan saudara Hamali akan baca surah-surah pilihan ataupun surah-surah lazim yang kebiasaan kita baca dalam solat ataupun kita panggil juzuk ammah lah, juzuk ammah. InsyaAllah lah, pukul 8.30 nanti yang mana ada kelapangan boleh tengoklah. Boleh follow di grup, boleh follow di live Instagram, nama kelas Quran Tajwid. Cari di situ lah, insyaAllah ada di situ lah. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khadain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, marilah sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, sama-sama kita tengok ayat 48 dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم
أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Baik, kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Telah pun selesai kita membaca ayat 48 dan 49 insya-Allah. Kemudian kita tengoklah hukum tajwid yang terdapat pada ayat tersebut insya-Allah. Dan minta tolong share minta tolong share agar ramai lagi yang boleh join. Minta tolong share, tekan butang share tu sebab ramai lagi yang belum mengetahui page ni masih baru Page ni masih baru, ramai yang belum mengetahui. Sama-samalah kita share agar ramai lagi yang boleh bertumpang sekali lah mengaji Al-Quran secara online insya-Allah. Kita manfaatkan masa lockdown kita ni dengan mengaji Al-Quran insya-Allah. Moga-moga memberi manfaat. Baik tambah sekali wa yu'allimul wa yu'al huruf ain ni pastikan tekan di tengah halqum
huruf ain tengah hukum. Wa yu'al, pastikan kita boleh beza di antara ain dengan hamzah. Wa yu'al, itu hamzah. Kalau ain dia tengah hukum, tekan. Wa yu'allimuhul, kemudian lam ni ada syaddah, kena tekan lah. Tekan sebab setiap huruf yang syaddah ni kena tekan lah. Wa yu'allimuhul, limuhul, muhul ni alif lam qamariyah. Muhul ni alif lam qamariyah. Nak kenal dia macam mana? Iaitu selepas hamzah wasal ada lam yang bersukun. Sekali lagi, selepas hamzah wasal ada lam yang bersukun, itulah dipanggil alif lam qamariyah. Bacaan dia wajib jelaskan lam sukun tersebut. Makhraj lam tu lah kena jelas. Wa yu'allimuhul kita, huruf kaf tempat dia bersebelahan dengan qaf, cuma bezanya qaf tebal, kaf ni nipis. Kita, jangan baca qaita, salah dah. Dia ki nipis, nipis. Dan dia ada sifat, antara sifat yang ada pada kaf, hams, berangin, berangin. Wa yu'allimuhul kita, ta dua harakah mad asli, alif saghirah, alif kecil sebelumnya fathah. Bawal, ba bibir, waw pun bibir. Wal, alif lam qamariyah juga sama. Selepas hamzah wasal ada lam bersukun, wajib jelaskan lam tersebut. Wal hik, ha pedas, suara di tengah, tekan suara di tengah halkum, satu tempat dengan ain. Wal hik, kaf apabila mati jelas, lebih jelas sifat hams, iaitu berangin tu. Hikmata wattau ni alif lam syamsyah. Alif lam syamsyah. Macam mana nak kenal? Selepas hamzah wasal ada huruf lam yang tidak bersukun, kemudian selepasnya ada syaddah. Bacaan dia pula berbeza dengan alif lam qamariyah. Kalau bacaan alif lam syamsyah, terus kita masuk kepada huruf yang bersyaddah. Kalau di sini huruf ta tu lah. Wattau, maknanya lam tu tak bunyi dah. Lam tu sudah tidak bunyi lagi. Okay. Wattaura, tau ni tau, waw sukun. Waw sukun sebelumnya fathah, kita panggil lin. Lin, bacaan lin, lembut. Bukan maklin. Kalau maklin ketika waqaf. Kalau lin ni ketika wasal lah. Lin sahaja lah, bukan maklin. Taura, kekalkan lembut, bacaan lembut tu. Wattaura, ra fathah, ra tebal, ra tafkhim. Ra dua harakah, alif saghirah, sebelumnya fathah, ra tebal, ra ma asli. Kemudian tawal injil, huruf ta marbutah ni dia istimewa sikit lah. Ta marbutah ni adalah huruf yang istimewa. Apabila kita wasal macam ni, dia jadi ta. Wattaura tawal, kita baca dengan ta. Tapi kalau kita waqaf, kita berhenti pada ta marbutah ini, dia jadi ha lah. Dia tukar jadi ha. Wattaurah, tu bila waqaf lah. Tapi di sini tak payah waqaf lah, terus lah, pasal sikit lah nak habis lah wal injil ni. Jadi bila sambung dia jadi ta, bila kita berhenti dia jadi ha. Itulah keistimewaan ta marbutah. Wat-taurat wal alif lam qamariyah juga. Selepas hamzah wasal ada lam sukun lah. Jelaskan lam ni. Wal injil, nun lah. Atas ni nun lah. Jangan ingat huruf kha lah. Nun ni atas ni. Bentuk ni memang macam ni. Tulisan nun bersambung dengan jim. Nun mati, nun kosong bertemu dengan jim, hukum dia ikhfa hakiki. Ikhfa ni maknanya sembunyikan bunyi nun itu di sisi jim lah. Sembunyikan bunyi dia sama-sama lah, dan berdengung dua harakah. Wal injil, jil waqaf 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Dipanggil mad arid lisukun. Macam mana nak kena ma'arid lisukun? Iaitu kita waqaf pada huruf yang terakhir lah. Di sini lam lah. Kita berhenti pada huruf lam sebelum dia ada huruf mat. Ni di sini adalah ya mat. Maka boleh waqaf 2, 4 ataupun 6 harakah. Ikutlah kita nak pilih yang mana. Baik, kemudian seterusnya wa rasu, waw bibir, ra tebal, ra fathah, ra tebal. Wa rasu, ra ni makhraj dia di hujung lidah tentu ada langit keras dan ada sifat getaran, sifat takrir. Wa tu. Wa rasu, su 2 harakah mad asli, waw mad sebelumnya ada dhammah 2 harakat.
Wa rasulan ila lan, jelaskan apa ni fathatain ni wajib jelaskan kerana bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Bertemu dengan hamzah. Hukum dia izhar halqi ya. Jelaskan, wajib jelaskan apa ni tanwin fathatain ni. Wa rasulan lan. Jadi makhraj dia hujung lidah tu tekan nun tu lah. Sebab nun mati dan tanwin benda yang sama lah. Bunyi dia sama, bentuk dia berbeza tapi bunyi dia sama. Sebab tu setengah ulama kata sama lah. Tanwin dengan nun mati ni benda yang sama. Cuma beza pada bentuk tulisan saja. Wa rasulan ila. Lan ila lah. Jangan dengung lah kat sini. Jangan dengung. Siapa dengung salah. Wa rasulan ila bani. Ila dua harakah. Mat asli. Bani panjang 4 atau 5 harakah. Mat jaiz munfasil lah. Macam mana nak kena mat jaiz munfasil, iaitu bertemunya huruf mat dengan hamzah dalam dua kalimah. Bani satu kalimah iaitu ya mat berada pada kalimah yang pertama. Israel kalimah yang kedua lah. Jadi hamzah tu duduk dalam kalimah yang kedua. Jadi pertemuan antara huruf mat dengan hamzah dalam dua kalimah kita panggil mat jaiz munfasil lah. Panjang 4 boleh, 5 pun boleh. Bani Isra. Sin sukun ni kena jelaskan sifat sofir yang ada pada sin, iaitu desiran. Isra. Ramai yang baca huruf sin ni kadang-kadang tak dengar, tak jelas dia punya sofir. Tu adalah hak sin, kena bagi jelas. Isra. Ra panjang. Mat apa ni? Mat wajib muttasil lah. Iaitu pertemuan huruf mat dengan hamzah dalam satu kalimah. Iaitu huruf mat alif kecil bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Mat wajib muttasil, boleh baca 4, boleh baca 5 lah harakat. Tapi kebiasaan kita baca 5. Isra'ila anni. Itu mat apa? Itu kita panggil mat syibih badal lah. Mat syibih badal. Macam mana nak kena mat syibih badal? Huruf hamzah selepas huruf hamzah ada huruf mat. Selepas huruf hamzah ada huruf mat. Bertemu tu di tengah kalimah. Itu mat syibih badal. Kalau mat badal pula bertemunya hamzah, selepas hamzah ada huruf mat di awal kalimah. Kalau di tengah kalimah macam ni, mat syibih badal. Tapi ulama kita dia ada khilaf. Setengah ulama kita sama saja lah. Syibih badal buat tu, mat badal buat tu. Setengah kita ada beza. Kalau mat badal bertemu hamzah dengan huruf mat di awal kalimah. Kalau bertemu hamzah dengan huruf mat di tengah kalimah dipanggil syibih badal. Baik, kat sini dua harakat lah. Isra, tu tang tu dua harakat. Mat syibih badal lah. Kemudian la'anni nun syaddah wajib al-ghanah dua harakah dengung. Ni itu pun dua harakah. Dua harakah mat asli. Kemudian qad, dal sukun berada di tengah. Kita panggil qalqalah sughra lah. Qalqalah lantunan yang perlahan. Lantunan kecil maksudnya lantunan yang perlahan. Qad pastikan ada lantunan. Ramai yang baca qalqalah kadang-kadang tidak ada lantunan. Salah lah. Kena bagi hak dah. Qad ji'tukum ji. Hamzah ni pastikan di pangkal halqum lah. Tekankan suara di pangkal lah. Bukan di tengah. Di tengah jadi ain. Ini ji hamzah. Kemudian ji'tukum min mati ataupun min kosam bertemu dengan ba ikhfa syafawi ya. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ni sembunyikan bunyi mim ini di sisi bawah. Cara bacaan dia kita rapatkan bibir. Secara ringan, jangan tekan. Ji'tukum serta dengung dua harakah. Ji'tukum bi'ayatin sama juga bi'a ni. Ni. Mat syibih badal lah. Bertemunya hamzah dengan huruf mat di tengah kalimah. Bi'a dua harakah lah. Bi'ayatin kasratain tidak selari bertemu dengan mim idgham ma'al ghunnah. Masukkan idgham ma'al ghunnah maksudnya masukkan serta dengung. Masukkan di sini kasratain itu ke dalam mim serta dengung lah. Cara bacaan dia rapatkan bibir dan dengung dua harakah. Bi'ayatim tu. Kemudian nun kosong, nun mati bertemu dengan ra, idgham bila ghunnah. Masukkan nun ini ke dalam ra tanpa ada dengung. Mir rabbikum.
Mir rabbikum. Masukkan nun ini ke dalam ra tanpa ada dengung. Itulah idgham bila gunnah. Kemudian ra ini ra tebal, ra bahagian atas, ra tebal, ra tafkhim. Ra ada syadah kena tekan. Kemudian ba ada syadah kena tekan. Mir rabbikum. Kemudian kita waqaf sad lam ya. Diharuskan kita waqaf. Seterusnya anni nun syadah wajib al-ghunnah dengan 2 harakah. Ni panjang 4 atau 5 harakah mad jaiz munfasil, iaitu huruf mad dengan hamzah bertemu tu dalam 2 kalimah. Anni 1 kalimah, akhluqu 1 kalimah. Panjang 4 atau 5. Anni akhluqu lakum. Huruf kha ni hujung halqum lah, dia punya tempat dah hujung halqum. Dia antara salah satu huruf isti'la, huruf yang dibaca dengan tebal. Pastikan sebutan dia tebal. Kemudian kha ni sebutannya seolah-olah kita macam kita nak bangkah lah, seolah-olah begitulah. Tapi jangan terlajak sangat lah. Tu teruk sangat. Biasa saja. Akhluqu lakum. Tu. Kemudian huruf qaf, huruf isti'la tebal. Lakum mim kosong mim mati bertemu dengan mim idgham mislain saghir bahagian mim mati. Masukkan mim mati itu ke dalam mim yang keluar tu. Cara bacanya rapatkan bibir. Rapatkan bibir dan dengung 2 harakah. Akhluqu lakum minat-ti. Minat-ti nah. Minat-ti ni alif lam syamsyah. Selepas hamzah wasal ada huruf lam yang tidak bersukun. Kemudian selepas itu ada syaddah. Bacaan terus kita masuk kepada huruf yang syaddah tersebut. Minat-ti. Minat-ti. Lam tu tak bunyi dah. Minat-ti. Kemudian ta itu juga huruf isti'la. Lagi pula ada huruf itbaq. Tebal lah. Tebal. Sebutan dia tebal. Minat-ti. Bukan ti. Kalau minat-ti, huruf ta lah. Pastikan kita boleh beza di antara ta dengan ta lah. Kalau ta nipis, ta tebal. Minat-ti, 2 harakah mad asli, ya sebelum kasrah. Nikahai, hai. Lin lah, bacaan lin, ya sukun sebelumnya fathah, bacaan lin. Kemudian kahai atit, kahai atit, sama juga alif lam syamsyah. Bacaan terus kita masuk kepada huruf ta yang syaddah itu. Kahai atit, itu ya lin, bacaan lin, ya sukun sebelumnya fathah. Tayri fa'an, ra kasrah kita panggil ra nipis, ra tarqiq. Fa'an huruf fa ni makhraj dia di hujung gigi kecil atas, sentuh perut bibir bawah. Fa dan dia ada sifat hams. Antara sifat yang ada pada dia yang kita boleh kesan yang jelas adalah hams. Fa, keluarkan sedikit angin ataupun lepaskan nafas, lepaskan udara. Fa'an, kemudian nun sukun, nun kosong nun mati bertemu dengan fa, ikhfa. Sembunyikan bunyi nun mati ini di sisi fa, bunyi dia sama-sama dengan 2 harakah. Fa'anfukhu fi huruf kha tebal. Fi 2 harakah mad asli, ya sebelum kasrah. Hifayaku, hi itu bagi jelas sebutan dia. Fayaku, ku 2 harakah mad asli. Nutayran, tay lin, bacaan lin, ya sukun sebelumnya fathah. Tayran, ni atas ra ni yang pertama ra tu ra tebal, huruf fathatain. Kemudian ada mim kecil atas tu. Ini menunjukkan hukum iklab. Tanwin fathatain bertemu dengan ba. Tayran. Iklab ni maksudnya menukarkan bunyi nun mati ataupun bunyi tanwin kepada bunyi mim. Di sini tanwin fathatain. Sebutan tanwin itu ditukarkan menjadi mim. Sebab tu apabila kita baca bagi hukum iklab, bibir hendaklah dirapatkan secara ringan dan dengung. Tayran biiznillah. Tu dengung 2 harakat. Kemudian biiznillah. Lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah dibaca dengan nipis. Tarqiq kerana sebelumnya ada kasrah. Kemudian kita waqaf pada lafaz Allah dengan 2, 4 ataupun 6 harakah. Jadi ma'arid sukun. Biiznillah. Kemudian seterusnya kita waqaf soalan ya, dibenarkan waqaf. Tapi kalau nak wasal itu lebih diutamakan bagi kita yang baru mengaji.
Eloklah kita waqaf. Seterusnya wa ub, ba sukun berada di tengah qalqalah sughra ataupun kita panggil lantunan yang perlahan. Wa ubariul, ra kasrah, ra nipis. Wa ubariul, alif lam qamarah, selepas hamzah wasal ada lam sukun. Jelaskan lam tersebut. Wa ubariul ak, kaf ada sifat hams, khususnya kaf itu matilah. Jelaskan berangin ak. Wa ubri'ul mahawal, wal alif lam qabariyah. Jelaskan lam sukun tersebut. Wal ba sukun, qalqalah sughra, lantunan yang kecil. Abrasa, ra fathah, ra tebal. Sa tebal, huruf sad tebal. Isti'la lagi pula itbaq, sifat dia tebal. Wal abrasa wa uhyil, ha pedas, pastikan bunyi pedas dan sebutan dia lembut. Wa tengah halqum lah. Wa uhyil, alif lam qamarah, jelaskan lam. Mauta, lin, waw sukun sebelumnya fathah, lin lembut. Mauta, ta dua harakah mad asli. Biidznillah, sama lah macam tadi, 2, 4 ataupun 6 harakah. Kemudian lam yang kedua tu nipis. Nillah, biidznillah, lebarkan rahang bawah, rahang mulut kita yang bawah tu lebarkan ataupun senyumlah. Biidznillah. Baik. Kemudian lam ya dibenarkan waqaf, tapi wasal itu lebih diutamakan. Seterusnya wa unabbi'ukum, wa ba syaddah tekan. Kemudian mim sukun, mim kosong bertemu dengan ba, mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi, sembunyikan bunyi mim di sisi ba serta dengung 2 harakah, rapatkan bibir secara ringan. Wa unabbi'ukum bima, ma 2 harakah ma asli. Ta'kulu, tak hamzah di pangkal halqum. Kulu, muncung bibir lah, sebab kaf dengan lam ini bagi dia dhammah. Setiap huruf yang bagi dia dhammah kena muncung bibir. Ta'kulu, lu 2 harakah ma asli. Nawama, wa ma 2 harakah ma asli. Tadakhiru, tadda, huruf dal syaddah kena tekan. Tadakhiru, khi, huruf kha, kena sebut bagi tebal. Kha ni huruf isti'la. Tadakhiru, ru ra dhammah, ra tebal, ra tafkhim, ru 2 harakah ma asli. Waw sebenarnya dhammah. Nafi, fi 2 harakah ma asli. Buyutikum, yu 2 harakah ma asli. Tikum, waqaf pada mim sukun, kemudian ada tanda waqaf jim, harus kita waqaf dan harus kita wasal. Dan seterusnya yang terakhir, inna nun syaddah wajib al-ghunnah, fi 2 harakat ma asli. Dzalika la'a, za 2 harakah ma asli. Lika la'a, mak syibih badal, iaitu bertemunya hamzah dengan huruf mat di tengah ayat, di tengah kalimah. 2 harakah. La'ayatal, yatal, tal idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah iaitu fathatain tidak selari bertemu dengan lam. Masukkan tanwin ni ke dalam lam tanpa dengung lah. La'ayatal lakum, in, kum mim sukun bertemu dengan hamzah izhar syafawi nah, bahagian mim mati. Izhar ni maksudnya jelaskan mim sukun ni, bibir tu rapat sekejap. La'ayatal lakum in kun, nun kosong yang pertama, nun kosong bertemu kaf, yang kedua nun kosong bertemu dengan ta, hukum dia sama, ikhfa hakiki lah. Sembunyikan bunyi nun mati itu di sisi kaf, yang kedua sembunyikan nun mati di sisi ta lah. Bacaan dia sama-sama dengung 2 harakah. In kuntum, mim kosong, mim mati bertemu dengan mim idgham mislain saghir, bahagian mim mati, iaitu masukkan mim yang mati itu ke dalam mim yang kedua. Bacaan dia rapatkan bibir dan dengung 2 harakah. In kuntum mu'minin, hamzah di pangkal halqum. Minin, waqaf 2, 4 ataupun 6 harakah mad arid sukun. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Lepas selesai bacaan kita, iaitu pada surah Ali Imran ayat 48 dan ayat 49 insyaAllah, dan serta perbincangan hukum tajwid. Mudah-mudahan apa yang telah saya kongsikan sebentar tadi, tuan-tuan dan puan sekalian dapat fahamlah dan dapat amalkan dalam bacaan seharian insyaAllah. Baik, sekali lagi jangan lupa pada pukul 8.30 nanti ada sekali lagi live di Instagram. Saya akan bersama dengan saudara Hanbali insyaAllah dalam bacaan surah-surah juzuk Amma, surah-surah pilihan dalam juzuk Amma insyaAllah. Yang mana ada kelapangan boleh follow lah live di Instagram insyaAllah. Nama kelas tu kelas Quran Tajwid insyaAllah. Jadi baik, setakat ini dulu live kita pagi ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mohon kemaafan jika ada sebarang kekurangan dari segi live lah. Biasalah kadang-kadang line ni tak kuat, kadang-kadang terputus-putus dan sebagainya. Itu saya mohon maaf lah, itu dari kekurangan lah. Baik, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi saya sudahi live pada pagi ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.